Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tadabbur ayat suci Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabbur ayat suci Al-Quran ataupun hati mereka terkunci mati? Jadi bagi mereka yang hatinya tidak mati, mereka akan mentadabbur ayat suci Al-Quran untuk terus menghidupkan hati, untuk terus menyegarkan hati, kerana hati itu sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Yang mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, hati yang beriman, hati yang mentadabbur ayat suci Al-Quran sebagaimana yang disebut dalam firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan memberi manfaat segala harta benda dan anak pinak. Maknanya di hari akhirat kelak, apa-apa pun tak akan bagi manfaat harta benda anak pinak illa man atallahi biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Antaranya hati yang sejahtera ni, hati yang sentiasa mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi pentingnya kepada kita untuk mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang disebut dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran, ianya merupakan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang akan memberi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan insya-Allah sebagaimana biasa juga ya, kita sesi tadabbur kita separuhnya saya akan menyampaikan tazkirah dan separuh lagi kita akan buka ruang kepada persoalan. Persoalan ni kita open, kita buka. Sama ada yang berkaitan dengan tajuk ataupun yang tidak berkaitan dengan tajuk. Baik, pada hari ini kita nak bincang tadabbur ayat Quran pada dua ayat. Ayat yang familiar dengan kita. Ayat yang berkaitan dengan solat. Saya nak petik dua ayat. Yang mana mudah-mudahan insya-Allah kita nak faham ayat ni dan seterusnya kita nak pastikan bahawa kita dapat melaksanakan tuntutan yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran. Baik. Yang pertama surah Al-Mu'minun. Ni semua orang hafal ni ayat ni. Bila hafal lagi senang, lagi mudah untuk kita mengingatinya dan mentadabbur ayatnya. Yang pertama ayat surah Al-Mu'minun. Ayat pertama dan kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu ayat pertama, ayat 1 sampai 2. Dan ayat yang kita akan bincangkan juga yang berkaitan dengan solat juga ialah surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Jadi maknanya dua ayat ni kita akan bincangkan.
Yang kedua-duanya berkaitan dengan salat yang menjadi ibadat yang utama di dalam kehidupan kita. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita tengok ayat yang pertama. Surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad ni maksudnya telah ataupun sesungguhnya. Sesungguhnya. Aflaha. Aflaha ni maksud dia berjaya, memperoleh kemenangan, mencapai kecemerlangan. Bila mana aflaha ni fi'il madhi. Masuk qad maknanya ia membawa maksud yang pasti. Tidak ada keraguan lagi. Kalaulah lepas qad itu fi'il mudhari', ni kalau kita belajar bahasa Arab sikitlah. Qad yuflihu contohnya, dia bermaksud mungkin. Mungkin berjaya, mungkin tidak. Tapi dalam ayat ni tak sebut begitu. Disebut qad aflaha. Maka dia sesungguhnya, memang sesungguhnya pasti berjaya. Jadi bila masuk qad, masuk kepada fi'il madhi. Ini sedikit dalam konteks bahasa Arab lah. Qad masuklah fi'il madhi, dia maksud pasti. Pasti. Jadi maksudnya apa? Sesungguhnya pasti berjaya orang yang beriman. Al-mu'minun. Al-mu'minun. Orang beriman. Iman tu maksud apa pula? Orang beriman ni. Orang beriman ni ialah orang yang mempunyai 3 sifat iman. I'tiqad, iqrar dan juga wal amal. I'tiqad ni maknanya dia betul-betul yakin dengan Allah. Yakin dengan rukun iman. Yakin sungguh. Dia tak berbelah bagi. Rukun iman yang 6 tu memang dipasak betul-betul dalam jiwa dia. Dia yakin iman dia pada Allah, iman dia pada malaikat, ada tulis segala pelakuan dia. Itu semua dengan keimanan itulah dapat membentuk diri dia menjadi orang yang soleh, orang yang berjaya. Beriman dengan hari akhirat. Bila dia beriman dengan hari akhirat, contohnya, dia tahu bagaimana hari pembalasan. Kalau orang disebut di mulut je beriman, tapi dia tak sampai i'tiqad di dalam hati. Tak sampai dia punya at-tasdiq, membenarkan dalam hati dia. Maka dia tak sampai ke tahap keimanan yang betul-betul beriman. Sebab itu, dia tak kira dibuat saja apa yang nak buat. Yang bujur lalu melintang patah. Soalnya begitu. Dia tak peduli hukum halal haram dan sebagainya. Tetapi orang yang benar-benar beriman, dia yakin dengan hari akhirat, dia tahu bahawa akan adanya hari pembalasan sebagai contohnya. Segala apa yang dilakukan di atas dunia ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia buat baik sebesar zarah, sebesar biji atom, sebesar biji sawi. Besar kecil mana pun, dia akan dapat melihatnya, menyaksikannya di hari akhirat. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, walau sezarah sekalipun, dia akan melihat, dia akan menyaksikannya di hari akhirat kelak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi, orang yang beriman ni, kelebihan dia apa? Kelebihan dia akan memperoleh kemenangan, kejayaan. Sebab kemenangan dan kejayaan, kecemerlangan yang hakikinya ialah ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lepas tu itulah hari yang kita mendapat kejayaan dan kemenangan. Dan orang berjaya juga, atau sifat-sifat dia, ketaatannya makin bertambah kepada Allah Ta'ala. Begitu. Sebagaimana yang kata-kata masyhur juga bagi orang yang ketika mana mereka itu bergembira dengan hari raya. Hari raya ni kita seronok kan, macam hari kemenangan lah kan. Tapi apakah kata-kata yang menarik yang disampaikan kepada kita? Laisal 'aid
man labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Apa makna dia? Bukanlah hari raya itu, hari kegembiraan itu, kemenangan itu, orang yang hanya boleh pakai baju baru. Tetapi hari raya yang sebenarnya ialah bagi mereka yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Itu yang sepatutnya kita gembira kalau kita semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takat gembira sambut raya, sambut dengan baju baru. Bukan. Itu. Memanglah itu gembira juga, tapi yang paling gembira adalah apabila ta'atuhu tazid. Ketaatannya kepada Allah Ta'ala itu bertambah-tambah. Sebab apa? Sebab hasil daripada keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini, bila Allah Ta'ala sebut, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang yang beriman, telah mendapat keuntungan orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Ciri-cirinya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang dalam solat mereka khusyuk. Itu cirinya. Sebab tu kita ada kaitan dengan ketaatan tadi. Antara ketaatannya adalah dia solat, dan solatnya pula solat yang berkualiti. Sebab tu disebut dalam ayat ini alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka itu yang dalam solat mereka khusyuk. Dalam solat itu mereka khusyuk. Tuan-tuan, puan-puan, khusyuk tu apa? Khusyuk tu apa? Khusyuk tu bahasa Arab juga sudah dijadikan sebagai satu perkataan dalam bahasa Melayu, khusyuk. Tapi kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, khusyuk itu maknanya menumpukan sepenuh perhatian. Atau bahasa Inggeris dia panggil focus. Totally focus. Maknanya fokus dengan sepenuhnya. Jadi khusyuk itu kita dalam solat kita, oleh kerana kita ni benar-benar beriman ni, kita boleh fokus betul-betul dalam solat kita. Kita boleh khusyuk betul-betul. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan iman tadi. Kalau kita solat hari ni, kadang-kadang tak khusyuk sebab apa? Sebab kita bukan solat dengan iman. Kita solat kerana kewajipan semata-mata. Kita tak hadirkan iman kita kepada Allah, hadirkan iman kita kepada malaikat, hadirkan iman kita kepada hari akhirat semasa kita solat. Sebab tu kadang-kadang sukar untuk kita khusyuk. Bila kita solat, kita teringat duniawi. Kita teringat macam-macam. Kita teringat pasal malam, kita teringat suami kita, isteri kita, kita teringat anak-anak kita teringat tugas dan tanggungjawab kita. Semuanya berkaitan dengan dunia. Kita tak ingat pun akhirat. Sebab apa? Sebab dia tidak diasaskan kepada keimanan yang sebenarnya. Sebab tu ayat ni dia ada kaitan dengan apa? Al-mu'minun, orang beriman yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang sangat terkenal serata dunia. Hasil-hasilnya sampai sekarang diteliti dan ditekuni. Antaranya apa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga beberapa kitab yang lain. Imam Ghazali dia bagi panduan kepada kita untuk khusyuk. Untuk khusyuk ni dia kata, bila mana dia ada kaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kalau nak khusyuk betul-betul dalam solat kita, dia ada kaitan dengan apa sebelum solat. Maknanya perkara-perkara yang kita buat sebelum solat. Dia bukan semasa solat saja nak khusyuk. Semasa sebelum solat, antaranya apa? Masa kita ambil wudu. Sebab persyarat untuk kita tunaikan solat kena ada wudu. Miftahus salah at-tuhur. Anak kunci kepada solat itu ialah wudu. Ialah kebersihan, kesucian. Jadi nak kena ambil wudu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, untuk mendatangkan khusyuk sebenarnya, ia datang daripada kita ambil wudu lagi. Iaitu sebagai contoh yang rukun yang wajib untuk dibasuh rukun wudu ni, kita basuh muka. Basuh muka, bila kita basuh muka tu bukan sekadar kita berniat untuk nak mengambil wudu, tetapi semasa kita basuh muka kita ingat, ya Allah, bagilah wajahku ini berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuh,
bagilah wajah aku ini di akhirat esok berseri-seri. Jadi maknanya kita linkkan dengan hari akhirat. Kita linkkan dengan hari akhirat. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita memperoleh wajah yang berseri di hari akhirat. Kita tak nak wajah yang hitam legap akibat ketakutan dan juga keingkaran kepada Allah. Ketika mana kita membasuh tangan kanan kita, tangan sampai ke siku, waktu tu kita linkkan dengan hari akhirat. Ya Allah, bagilah aku besok ni, ketika mana aku bertemu denganmu, Ya Allah, bagilah aku menerima catatan amalan di sebelah kanan. Sebab apa? Sebab mereka yang menerima catatan amalan di sebelah kanan lah, mereka itu yang disebut sebagai ashabul yamin. Ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud, wa talhim mandud, wa zillim mamdud, wa ma'in maskub, wa fakihatin kathirah, la maqtu'atu wa la mamnu'ah, wa furushin marfu'ah. Dan seterusnya dalam surah Al-Waqi'ah kita membacanya. Siapa itu golongan ashabul yamin? Mereka yang akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni menerima catatan amalan sebelah kanan. Jadi masa kita basuh, ambil wuduk tu, basuh tangan kanan tu, kita berniat, kita berdoa, Ya Allah, bagilah aku dapat catatan amalan di sebelah kanan. Kemudian kita basuh pula tangan kita sampai ke siku di sebelah kiri. Waktu itu kita berdoa, Ya Allah, jauhkan aku daripada mendapat catatan amalan dari sebelah kiri. Masa kita basuh tangan kiri itu sebab bila mana mereka yang mendapat catatan amalan dari sebelah kiri, itu merupakan petanda yang buruk. Petanda yang mereka itu akan menjadi ahli neraka. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim dan sebagainya lah. Kita lihat dalam surah Waqi'ah menceritakan tentang siapa itu ashabul shimal. Mereka itu sentiasa berada dalam keadaan yang sengsara, ahli neraka. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semasa kata Imam Ghazali kita menyapu sebahagian kepala, wamsahu bi ru'usikum. Semasa kita ambil wudu, kita menyapu sebahagian kepala. Maka pada waktu itu kita berdoa, Ya Allah, bagilah aku ini dapat naungan arasy-Mu, Ya Allah. Dapat naungan arasy-Mu, Ya Allah. Jadi kita memohon kepada Allah mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naungan arasy daripada Allah Taala. Terutama pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah di hari akhirat kelak. Jadi kita mohon kepada Allah. Dan ketika mana kita membasuh kaki hingga ke buku lali, pelengkap kepada wuduk kita, maka pada waktu itu kita berdoa, Ya Allah, kakiku ini, kedua kakiku ini, bagilah kakiku ini dapat berdiri teguh, tegap ketika mana melalui titian sirat. Titian sirat, bila mana kaki kita teguh dan tegak, yang dapat melalui titian sirat, insya-Allah kita akan berjaya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada golongan yang kakinya tergelincir. Kakinya tergelincir di dalam neraka. Sebab kita tahu mereka yang tidak percaya melalui titian sirat, mereka yang tidak berjaya, mereka akan jatuh. Mereka akan jatuh ke dalam api neraka. Sebab orang yang lalu titian sirat ni macam-macam. Semuanya bergantung kepada amalan dia. Bukan semata-mata kaki fizikal dia, tidak. Semua bergantung kepada amalan dia. Iaitu apabila ada orang yang amalan dia alhamdulillah terbaik, maka pada ketika itu dia akan dapat melintas titian
Siratal mustaqim. Sirat, dia sirat dengan begitu jayanya. Ada yang lintah dengan secepat kilat. Ada yang lintah macam kita kata kuda yang berlari kencang. Ada yang lintah seumpama orang yang berlari. Ada yang melintah seumpama orang yang berjalan. Ada yang lintah seumpama orang merangkak. Ada yang lintah seumpama orang yang mengesot. Ada yang kakinya tidak stabil, pijak-pijak, prompt jatuh terus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi maknanya apa Imam Ghazali sebut kat kita? Sebab nak menghadirkan khusyuk itu, dia kena link. Kena link dengan hari akhirat, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu, bila mana kita start nak solat itu, kita tepis segala perkara keduniaan. Kita tolak semua perkara-perkara dunia, kerja-kerja dunia kita tolak sementara. Dan kita dah link dah dengan akhirat tu, masa kita ambil uduk tu, itulah yang akan bawa kita kepada khusyuk. Dan bila mana kita solat-solat, waktu tu kita merasakan kita benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, communicate dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, maka pada ketika itu insya-Allah sekurang-kurangnya kita dapat meningkatkan khusyuk kita. Kata kalau tak 100% pun kita dapat 80% khusyuk ke, 70% ke, 60% ke. Jangan yang 1%, 2% ya atau tak khusyuk langsung. Sebab kata Nabi SAW, pahala solat yang kita tunaikan itu adalah berdasarkan kadar khusyuk kita. Kadar khusyuk. Ada orang dia dapat pahala full mark. Kerana khusyuk dia full mark. Ada orang khusyuknya hanya kita kata 1/8 sahaja. 1/8 daripada solatnya itu khusyuk, maka dia dapat pahala 1/8. Ini disebut dalam hadis. Kan? Ada yang dia 1/6 saja khusyuk dia. Ada 1/4 saja. Maknanya solat itu keberjayaan dalam solat bergantung kepada khusyuknya. Dan khusyuk itu dia macam iman juga, dia naik turun, kadang khusyuk kadang tak. Kan? Maka dengan sebab itu hubungan dengan hari akhirat, keyakinan kepada hari akhirat itulah yang insya-Allah dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita khusyuk. Jadi khusyuk inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala golongan yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, orang beriman yang berjaya. Yang mana mereka itu khusyuk di dalam solat mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi, itu yang pertama tentang tadabbur surah Al-Mu'minun, yang sebahagian daripadanya kita nak relate dengan surah Al-Ma'un. Nak memahami soal khusyuk ni juga. Sebab khusyuk lawan dia lalai. Kalau kita tak khusyuk, mana kita lalai. Lalai tak ada pahala lah. Kalau khusyuk, macam khusyuk 1/4 dapat pahala 1/4, lagi 3/4 lalai. Maka tak dapatlah pahala 3/4 itu. Baik. Untuk relate dengan ayat surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang mengerjakan solat. Semua ke ada orang mengerjakan solat, orang tertentu mengerjakan solat ni, mereka patutnya mereka dapat kehebatan dan kecemerlangan dalam solat mereka. Tetapi ada golongan yang berkaitan dengan solat mereka, mereka celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah. Wail itu diterjemahkan sebagai celaka. Dan ada yang menterjemahkan sebagai neraka. Sebab disebut dalam kitab tafsir, antaranya kitab Al-Imam As-Suyuti Ad-Durrul Manthur, dia menyatakan bahawa wail itu adalah wadin fi jahannam. Wail, maksud wail itu adalah satu lembah dalam api neraka jahannam. Sebab itu ada yang menterjemahkan wail itu sebagai api neraka.
Neraka wil lah disebut. Neraka wil lah, fawail. Neraka wil lah bagi orang yang solat. Neraka wil. Takkan orang solat dapat neraka wil? Tidak. Ada kaitan dengan orang solat ni yang dapat neraka wil siapa? Fawailul lil musallin. Allah Ta'ala sebut. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum, iaitu mereka yang an salatihim sahun. Daripada solat mereka, mereka lalai. Ni, orang yang lalai daripada solat mereka, mereka itu yang dapat neraka wil. Baik. Persoalannya, kalau kita nak kaitkan dengan ayat tadi, khusyuk tadi, khusyuk lawan dia lalai. Kalau khusyuk dapat pahala, dapat berjaya dunia akhirat, dapat kenikmatan di hari akhirat kelak, kalau seorang itu dia khusyuk. Jadi adakah lalai masuk neraka wil? Jadi kadang-kadang ada orang yang mensyarahkan ataupun dia memahami dalam konteks, dia kata apa? Kalau kita lalai dalam sembahyang, Allah dah bagi ancaman akan dapat neraka wil, akan dapat kecelakaan. Jadi, sesiapa yang dalam sembahyang dia teringat macam-macam, dia teringat duniawi, dia teringat pasal malam, dia akan dapat neraka wil. Apakah benar maksud tersebut? Apakah benar? Tuan-tuan, kalau kita faham begitulah, kalau kita faham, maknanya ramai masuk neraka wil. Sebab saya nak tanya perempuan sekalian, siapa di antara kita yang tak pernah lalai dalam solat? Siapa? Takbir Allahu Akbar, tiba-tiba teringat nak masak lah, teringat tari lah. Ada tak kita termasuk dalam golongan tersebut? Pernah? Dia kata, Ustaz, pernah saya kadang-kadang takbir-takbir teringat anak lah. Kan? Anak janji nak telefon, tak telefon. Risau juga keadaan dia. Masa tengah solat tu, mana lalai tak? Lalai. Jadi, kalau dia faham ayat tadi, lalai dalam solat tu neraka wil, maknanya apakah orang yang dia teringat macam tu terus masuk neraka wil? Kalau macam tu banyaklah. Ramailah orang akan masuk neraka wil. Sebab, boleh dikatakan, sememangnya semua orang pernah lalai dalam solatnya. Pernah lalai dalam solat, pernah dia ingat macam-macam. Start takbir tu kadang-kadang sepenuhnya dia lalai, kadang-kadang separuhnya dia lalai. Jadi apakah dia akan masuk neraka? Sebab itu pentingnya tadabbur ayat Quran. Kita kena faham tadabbur ni dia ada kaitan dengan tafsir. Kita kena faham tafsir Al-Quran, barulah kita boleh tadabbur dengan baik. Kalau kita tak faham tafsir Quran, maknanya kita tak dapat tadabbur dengan baik. Sebab itu sebenarnya maksud ayat neraka wil lah bagi orang salat yang lalai daripada salat, itu bukan bermaksud lalai dalam salat yang menafikan khusyuk. Bukan. Dia ada beza lalai dalam salat dengan lalai daripada salat. Cuba kita perhati betul-betul perkataan yang digunakan dalam surah Al-Mu'minun. Allah sebut alladzina hum fi salatihim. Dalam salat mereka khusyuk. Allah sebut dalam. Dalam ni maknanya semasa kita menunaikan solat. Kita tengah solat tu kita khusyuk. Itu masuk dalam. Tetapi ayat yang menceritakan tentang neraka wil ni, Allah tak sebut dalam. Allah sebut daripada. Alladzina hum an. An tu maksud daripada. An solatihim sahun. Daripada solat mereka lalai. Jadi maksud dia di sini bukan lalai dalam solat. Tidak. Yang neraka wil ni bukan lalai dalam solat, tapi lalai daripada solat. Apa bezanya lalai dalam solat dengan lalai daripada solat? Ada beza. Lalai dalam solat mana kita tak khusyuk. Itu lalai dalam solat. Dan lalai dalam solat ni sebenarnya dia tak ada kaitan neraka wil pun. Sebab apa? Sebab bila lalai dalam solat, dia kurang khusyuk. Sebab lawan dia khusyuk kan. Bila kurang khusyuk, kuranglah pahala. Sebab khusyuk itu penentu kepada pahala. Lagi banyak khusyuk, lagi banyak pahala. Lagi kurang khusyuk, lagi kurang pahala. Jadi maknanya kalaulah dia lalai daripada lalai dalam solat, maknanya dia kurang khusyuk dalam solat. Lalai dalam solat. Bila dia lalai dalam solat, maknanya di situ juga
pahalanya berkurang. Kan, lepas tu kita sebut tadi, related dia. Bila khusyuk ni, kalau dia dapat 1/6 khusyuk, maka hak lalai dia 5/6. So, hak dapat pahala betul-betul 1/6 saja. Hak 5/6 tak dapatlah pahala sebab dia lalai. Kan? Itu lalai dalam solat. Adapun ayat yang berkaitan dengan neraka wil ni, Allah tak sebut lalai dalam solat. Allah sebut lalai daripada solat. An salatihim sahun. Daripada salat mereka itu mereka lalai. Jadi apa maksud lalai daripada solat? Ini kita merujuk kepada para ulama tafsir, antaranya Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mereka menyatakan bahawa lalai dalam solat ini ada dua kategori. Yang pertama, orang yang meninggalkan solat. Itu lalai daripada solat. Bukan lalai dalam solat, lalai daripada solat. Mana lalai daripada mengerjakan solat. Mereka tak solat. Orang yang meninggalkan solat, itu maksud lalai daripada solat. Jadi, orang yang tak solat ni diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan neraka wil. Dengan satu lembah dalam api neraka Jahannam yang disebut sebagai wail. Neraka wil. Kerana mereka itu tidak solat. Bahkan disebut dalam hadis Nabi, bagaimana orang tak solat ni, riwayat menyatakan bahawa di akhirat besok dia dibangkitkan, dia akan hentuk kepala dia sampai pecah kepala ni, kemudian kepalanya diadakan semula elok balik, hantuk lagi. Begitulah, itu sebagai contohnya lah. Banyak lagi seksaan-seksaan yang akan dihadapi oleh orang yang tidak meletakkan kepalanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sepatutnya kita sebagai hamba Allah ni, tugas kita adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, kalau orang yang tidak salat ni, maknanya dia menafikan sifat sebagai seorang hamba, maka dia layak menerima satu azab, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk azab api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama maksud lalai daripada solat. Maksud yang kedua, kata para ulama tafsir, lalai daripada solat ialah orang yang sengaja melengah-lengahkan solat. Dia saja tunggu sekejap, duduk sekejap, habis waktu. Terlepas waktu. Maknanya dia melengah-lengahkan. Itu juga termasuk neraka wil. Bahaya, tuan-tuan. Jangan kita lengah-lengah. Ada orang berlaku juga lengah-lengah ni. Macam mana? Dia pergi supermarket. Shopping. Masuk waktu orang pula ramai hari tu nak beli barang, ambil masa. Dia pun nak solat dulu ke tak selesa nak solat dulu, dia kata, dengan pakaian dia ni. Sepatutnya boleh ya pun solat dengan pakaian dia. Asalkan bersih dan tutup aurat. Tetapi kadang-kadang ada orang ni dia tak tutup aurat dengan sempurna. Dia tak boleh solat, tengok pula kalau tengok musalla pula, tengok ada telekung pula penuh dengan tai lalat. Jadi dia pun tak gamak nak pakai. Dia kata tak apalah, nantilah kalau sempat aku balik, aku solat di rumah lah. Kalau sempat, kalau tak sempat aku qada lah. Ini termasuk orang yang lalai juga daripada solat. Dia melengah-lengahkan solat. Sedangkan solat ni dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh, tak apalah nanti balik qada ke, nantilah aku buat, nantilah. Sampai keluar waktu. Solat tak boleh macam tu. Solat ni adalah satu ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada waktunya. Jadi, macam mana keadaan sekalipun, kita tetap kena solat pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat zuhur, waktu dia kena solat zuhur, tak lengah-lengah. Atas alasan apa sekalipun, takkan atas alasan shopping kita tak selesa, kita lengah-lengah kan. Dan juga kita nak qada tak boleh. Kalau setakat kita lengahkan sebentar untuk kita solat juga dalam waktunya, masih lagi okey. Masih lagi boleh diterima. Kan? Kejap lagi lah tengok orang ramai kat musalla tu, penuh orang. Tak apalah, kejap lagi lah. Tak apa lagi, masih dalam waktu. Tetapi kalau kita melengah-lengahkan sehingga keluar waktu, maka ia termasuk dalam kategori yang disebut dalam hadis Nabi yang disebut
dalam ayat Quran ni, iaitu mereka yang celaka, mereka yang lalai daripada solat mereka. Mereka yang melengah-lengahkan solat sampai keluar waktu. Jadi itu maksud dia, tuan-tuan. Maksud dia orang lalai daripada solat ni bukan merujuk pada lalai dalam solat, bukan. Sebab lalai dalam solat ni benda normal, memang berlaku pada setiap orang. Sebab itu Nabi SAW mengajar pada kita, menyuruh kita untuk khusyuk. Khusyuk ni kita usaha sedaya upaya untuk khusyuk lah. Jadi khusyuk kita berbeza-beza. Mungkin hari ni kita banyak khusyuk sikit, kan, maka pahala banyak sikit. Kalau kita kurang khusyuk sikit, maka kurang sikit kita punya pahala. Jadi bergantung kepada khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk. Tetapi kalaulah kita lalai, itu cerita lalai dalam solat lah. Kadang-kadang kita solat kita teringat macam-macam, jadi kita kuranglah pahala, tetapi taklah sampai dapat nakawil, tidak. Sebab kita sudah menunaikan, melaksanakan perintah solat tersebut. Tetapi yang maksud nakawil itu adalah merujuk kepada siapa? Kepada orang yang lalai daripada solat mereka, yang meninggalkan solat, yang sengaja nak tinggal solat, yang sengaja melengah-lengahkan solat. Ini satu peringatan pada kita, terutama Alhamdulillah mereka yang berada dalam grup ini, sahabat pencinta Al-Quran ni, insyaAllah solat cantik. Tapi kadang-kadang kita tengok anak-anak kita bagaimana, anak cucu kita bagaimana. Kalau kita tak latih mereka, kita juga akan bertanggungjawab. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak peduli anak dia duduk dengan dia di rumah. Dia tak peduli anak dia bangun subuh ke tidak. Dia bangun seorang-seorang dia, solat selesai. Lepas tu, kesian nak kejut lah. Malam tadi dengar dia balik lewat pukul 2 pagi, kesian kat dia. Kalau kita kesian kat dia, kita kena kejut untuk ditunaikan solat subuh. Bukanlah kesian pada dia dengan kita membiarkan dia tidur macam tu saja, memang dia meninggalkan solat dengan sengaja. Ini satu lagi benda yang sangat bahaya, kan. Maka dengan sebab itu kita kena jaga solat kita. Kita kena didik anak cucu kita untuk jaga sungguh solat dalam apa juga perkara, apa juga hal keadaan. Solat ni sesuatu ibadat yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, tak boleh. Kecuali benda yang tak sengaja lah, kita terlupa ke, tertidur ke, itu dah macam mana. Itu pun kita kena qada, kerana terlupa atau tak sengaja. Tapi jangan sesekali kita sengaja meninggalkan solat. Jangan. Sebab ia melibatkan apa? Wail tadi. Nakawil tadi. Kecelakaan yang besar yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sengaja mengabaikan kewajipan solat. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, kita faham ayat tadi. Jangan salah faham ya. Sebab kadang-kadang ada orang salah faham macam dia sebut. Dia faham ayat nakawil tu bagi orang lalai dalam solat. Dia kata kalau gitu, siapa-siapa lalai dalam solat, nakawil lah. Tak kena. Kalau faham macam tu, semua orang nakawil lah. Sebab memang semua orang bukan pernah lalai dalam solat dia. Cuma sikit banyak je. Ada yang kata lalai dalam solat ini, dia hanya melibatkan pahala. Banyak sikit pahala. Bergantung lalai tak lalainya, kurang lalai atau banyak lalai dalam solat itu, dia akan menentukan pahala di sisi Allah Ta'ala. Adapun yang maksud lalai yang dapat nakawil itu adalah lalai daripada solat, iaitu golongan yang meninggalkan solat. Jadi saya harap bahawa perbincangan kita kepada dua ayat Quran tadi dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap maksudnya dan bagaimana usaha kita insya-Allah untuk kita meningkatkan. Yang pertama, kita tak nak lalai daripada solat dengan kita jaga betul-betul kewajipan solat ni. Yang kedua, kita nak menambahkan khusyuk kita. Sebab itu merupakan kualiti solat kita. Kualiti solat kita adalah bergantung kepada khusyuk kita dalam solat tersebut. Bila mana kita khusyuk dengan sebaik mungkin, insya-Allah, maka kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Bahkan itulah sebagai satu aset kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam kita sebut juga, khusyuk ni dia perkara yang berkaitan dengan iman. Lagi kuat iman kita, kita akan rasa lagi kuat khusyuk kita. Lagi kita dapat fokus pada solat kita. Tapi kalau hari yang iman kita lemah, kita kurang ingat pada hari akhirat, kita kurang ingat pada Allah, maka pada ketika itu khusyuk kita pun akan berkurangan. Sebab itu iman manusia ni yazid wa yanqus.
bertambah dan berkurang. Jadi kalau boleh kita nak sentiasa fokus untuk ia semakin bertambah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukuplah kot pemahaman kita kepada dua ayat tersebut dalam surah Al-Mu'minun dan juga surah Al-Ma'un yang ada saling kait mengait di antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik dan juga kita dapat mempertingkatkan khusyuk kita dalam solat kita supaya kita terdiri daripada orang beriman yang benar-benar mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dan macam biasa, kita buka kepada sesi yang kedua. Sebagaimana yang dijanjikan, kita ada dua sesi. Sesi yang kedua adalah sesi soal jawab. Jadi dipersilakan sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan yang nak bertanya, sama ada yang berkaitan dengan tajuk ataupun luar tajuk, boleh bertanya, dipersilakan. Baik, Puan Hazlina nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya tentang mengaitkan ayat satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Sebab tadi saya dengar masa tadabbur Al-Quran online, saya dengar disebut perkataan munasabah ayat. Yang mana dikaitkan surah Al-Fil dengan surah sebelumnya, surah Humazah. Jadi apakah maksud munasabah ayat tu? Adakah sama seperti yang Ustaz sebutkan? Maksudnya temanya sama ataupun bagaimana? Dan apa bezanya dengan fawaid di akhir tadabbur ni? Munasabah adalah satu ilmu yang berkaitan dengan memahami ayat Al-Quran. Munasabah tu maknanya setiap ayat Quran ataupun setiap surah dengan surah itu dia ada relation, dia ada perkaitan di antara satu sama lain. Jadi macam disebut tadi, apa kaitan? Bila susunan ayat Quran itu, contohnya, ada tak kaitan ayat sebelum dengan ayat selepas? Ada. Ayat sebelum kaitan dengan ayat selepas, maka dia panggil itu munasabah. Satu ilmu dia panggil ilmu munasabatul Quran. Bila kita belajar ilmu munasabah ni, kita tahulah bahawa ayat Quran antara ayat-ayat ni dia saling berkait di antara satu sama lain. Dia bukan maknanya dia bukan terpisah. Bukan dua satu-satu dia tak ada kaitan, tak, dia ada kaitan satu-satu. Itu maksud ilmu munasabah. Jadi bila kita membaca Al-Quran dengan kita memahami ilmu munasabah, kita akan dapat merasai kesinambungan. Macam kita baca cerita lah kan. Dia ada part 1, part 2, part 3 ni cerita lain, tapi dia ada kesinambungan. Walaupun nampak macam cerita lain kan. Ni cerita benda hak lain, ni cerita hak lain, tapi ada kesinambungan dia. Pada siri yang sama. Kalau macam drama tu ada siri yang sama, ada guna part lain, part 1, part 2, part 3 begitu. Jadi munasabah ni dia ada kaitan antara surah dengan surah, ayat dengan ayat sebenarnya. Jadi bila kita baca Quran tu kita dapat rasa kesinambungan dia. Yang kedua fawaid. Fawaid ni adalah faedah ataupun pengajaran. Setiap ayat Quran yang kita baca ataupun setiap surah yang kita baca, kita nak ambil pengajaran. Kita nak ambil apa hikmah dia. Setakat mana yang kita tahulah kan. Setakat mana yang kita dapat mengetahuinya, kita akan cuba memahaminya dengan baik. Cuba memahami dengan baik. Jadi dia biasanya kalau fawaid ni dia di ujung lah kita akan sebut, macam kita kata pengajaran ayat lah, macam tu lebih kurang kan. Pengajaran ayat. Jadi bila kita bicarakan tentang satu ayat atau satu surah, apa pengajaran dia, apa faedah dia, apa fawaid dia yang dapat kita ambil untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Itu maksud fawaid. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Okay, ada lagi soalan yang lain-lain? Ya, dipersilakan sesiapa yang mempunyai soalan lagi nak tanya. Boleh ke tanya lagi satu Ustaz? Boleh, silakan. Ustaz, tentang khusyuk kan dalam solat kan? Ya, ya. Saya perasan lah bila Allah beri saya ujian, doa saya tu kepada Allah lebih lama dan solat saya tu lebih khusyuk lah. Saya tak faham lah saya ni khusyuk saya lah. Tapi maksudnya adakah kita ni maksudnya kena welcome ujian tu supaya solat kita tu lebih link atau connected
dengan Allah. Macam tu Ustaz. Ya, kita khusyuk ni bila saya sebut tadi bahawa dia ada kaitan dengan iman. Qad aflahal mu'minun. Kan? Jadi khusyuk ni ada kaitan dengan iman. Iman ni maknanya kita dekat dengan Allah. Biasanya memang bila kita diuji, waktu tu kita dekat dengan Allah. Sebab kita rasa kita nak mengadu pada Allah. Ya Allah, aku diuji sekian-sekian. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu, Ya Allah. Jadi, bila mana kita dekat dengan Allah Ta'ala, itu menambahkan keimanan kita kepada Allah. Maka di situ akan menambahkan khusyuk kita kepada Allah. Tetapi kadang-kadang bila mana kita mendapat nikmat, kita lupa. Kita tak syukur pada Allah. Kita tak ucap terima kasih pada Allah. Kita rasa nikmat tu hak kita punya, bukan Allah bagi pun. Kita tak rasa pun ianya sebagai satu pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu kadang-kadang kita waktu tu kita lalai, kita tak heran. Malah sebab apa? Sebab kita tidak menghubungkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Berbeza tadi, bila kita dapat ujian, kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Waktu tu kalau kadang-kadang kita menangis, boleh sampai boleh menangis. Kita rasa betul-betul rasa khusyuk. Boleh rasa-rasa boleh bagi tumpuan. Sebab apa? Sebab kita rasa Allah dekat dengan kita. Sebab itu kadang-kadang ujian kesusahan itu, ujian musibah itu lebih mudah dihadapi daripada ujian kesenangan. Ujian musibah ni kita cepat ingat Allah. Cepat ingat. Sebab kita nak memerlukan pertolongan Allah. Kita rasa kita kerdil. Tapi kadang-kadang ujian kesenangan menyebabkan kita rasa takut pada Allah. Kita rasa kita dah mampu buat apa pun. Kita rasa tak perlu berasa apa-apa. Waktu itu kita rasa kita akan jauh daripada Allah. Berbeza dengan orang yang bila dia senang, dia syukur pada Allah, dia dapat merasai nikmat yang Allah bagi, dia dapat merasai segala bentuk yang sesuatu perkara yang Allah Ta'ala bagi tu, dia syukur sangat-sangat. Dia rasa semuanya datang daripada Allah. Waktu tu insya-Allah orang macam ni juga dia dapat menghubungkan diri dia dengan Allah, maka dia akan dapat meningkatkan khusyuk dalam solatnya. Jadi kesimpulannya dia ada kaitan dengan iman kita, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ dia akan dapat meningkatkan khusyuk kita juga kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, baik. Puan Nixon, silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum Profesor. Assalamualaikum. Okey, yang mengenai dengan lalai daripada salat tu, salah satunya sengaja melengah-lengahkan salat. Adakah di sini artinya kita sengaja melengah-lengahkan salat hingga kita tak hingga terkeluar waktu dan kita tak mengerjakannya, ataupun dia hanya kita sengaja melengah-lengahkannya, kita tak solat di awal waktu? Mana satu yang tepatnya Ustaz? Kemudian pada ayat tadi kan, ayat Al-Ma'un tu, neraka wil, adakah saya pernah dengar daripada tadabbur-tadabbur, ianya lebih pada merujuk kepada solat asar. Tolong dimohonkan Profesor dapat memberikan penjelasan mengenainya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada persoalan. Maksud melengah-lengahkan dalam ayat tersebut, melengah-lengahkan daripada solat itu maksud dia tak solat ataupun melengah sampai waktu itu maksudnya. Sebab itu neraka wil. Adapun melengah-lengahkan yang masih dalam waktu, dia tak masuk neraka. Cuma dia mengurangkan pahala. Sebab dia melibatkan perkara sunat. Bukan melibatkan perkara wajib. Yang wajib tunaikan solat dalam waktu. Itu yang wajibnya. Katakan waktu Zuhur 1:30 sampai 4:30. Yang wajib kena tunai dalam waktu tu. 1:30 4:30. Tapi waktu tu pula ada dia punya waktu yang pahala banyak, waktu yang pahala kurang. Contoh 1:30. 1:30 sampai pukul 2 contoh, itu pahala yang terbaik sebab dia di awal waktu. Kemudian pukul 2 sampai pukul 3 itu tengah waktu, kurang sikit. 3 sampai 4 kurang lagi. Sebab apa? Sebab makin tapi masih lagi tunaikan solat. Kemudian 4:30 lagi kurang. 4:30 baru nak buat, dah keluar waktu, itu neraka wil. Itu maksud dia. Jadi maksudnya
Bukanlah kita akan sebut tadi bahawa melengahkan waktu tu, melengahkan masih dalam waktu, dan melengahkan waktu tu dia melibatkan pahala, mengurangkan pahala lah. Itu melengah. Maksud yang rakawil itu adalah merujuk kepada dia melengahkan sampai keluar waktu. Itu maksud dia. Mana dia tak solat lah. Itulah. Baik, berbalik soalan yang kedua yang berkaitan dengan solat asar. Adakah itu hanya merujuk pada solat asar? Tidak. Bukan. Memang solat asar ni memang kita antara solat yang kita kena jaga, sebab solat yang ramai yang lalai sikit daripada solat asar ni. Waktu orang balik kerja kadang dia lalai sampai dia tinggal solat. Begitu. Memang wujud begitu. Itu kebiasaan berlaku. Cabaran pada solat asar. Solat lain senang. Solat asar ni kadang-kadang susah. Dia nak ditunaikan kan. Memang betul. Tetapi ia tak bermaksud hanya solat asar saja. Tidak. Sebab solat ini yang wajib ni ada 5 solat. 5 waktu solat sehari semalam. Itu yang fardunya, solat yang wajibnya. Jadi dia tak merujuk pada solat asar. Cumanya ia dimaksudkan kebiasaan. Orang lalai ni adalah solat asar. Itu kebiasaannya. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan peliharalah solat kamu dan solatul wusta, solat asar. Disebut para ulama. Allah sebut dengan jelas solat wusta tu, solat asar tu. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang lalai daripada melaksanakan. Baik. Okay, Ustaz tak buka mic. Mikrofon Ustaz off. Tak dengar Ustaz? Okey. Okey. Jelas, faham? Okey, faham. Okey, seterusnya Puan Asmah angkat tangan. Silakan. Salah tekan. Okey, baik. Lain-lain? Ada soalan lain-lain? Silakan. Saya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, kalau bila kita pergi ke masjid untuk dengar kuliah maghrib lah contohnya, bila kita sampai kuliah tu dah bermula, apa patut kita buat? Kita solat sunat tahiyatul masjid dulu atau terus duduk dengar kuliah? Terima kasih Ustaz. Baik. Di sini ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama ialah kita tunaikan solat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, bila mana Nabi sedang berkhutbah Jumaat, maka pada ketika itu datang seorang laki-laki, dia masuk dalam masjid, dia terus duduk. Lalu Nabi SAW menyuruhnya bangun dan tunaikan solat 2 rakaat secara ringkas. Para ulama kata itulah solat tahiyatul masjid. Nabi sedang berkhutbah, maknanya Nabi sedang menyampaikan ilmu. Jadi di situ sebagian ulama menyatakan, ya, masuk masjid, buat dulu tahiyatul masjid terlebih dahulu. Sebelum kita duduk. Baik, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyatakan, dilihat kepada ilmu yang disampaikan. Kalau ilmu itu merupakan ilmu fardu ain yang wajib kita ketahui. Kalau kita masuk, kita solat, kita akan terlepas ilmu fardu ain itu, sedangkan ilmu itu wajib. Fardu ain itu. Solat ni sunat. Maka pada ketika itu, kita boleh terus duduk untuk kita mendengar ilmu yang disampaikan itu. Itu pandangan yang kedua. Namun begitu, kalaulah kita dapati kuliah itu baru start ataupun baru duk baca Alhamdulillah contohnya, atau baru duk cerita yang bukan fardu ain lagi, maka bolehlah kita ambil sunnah untuk kita solat 2 rakaat secara ringkas. Baru kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi kita lihat kepada situasi keadaan pada waktu itu. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey, nampaknya dah tak ada soalan kot. Dah senyap cukup saya, semua dah faham. Ada lagi ke? Madam Hamisah, silakan. Saya nak minta Ustaz ulang
yang macam niat masa kita ambil uduk tu, yang di waktu tangan kiri tu. Ya, masa kita membasuh tangan kiri itu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ini mengikut pandangan Imam Ghazali lah, untuk kita dijauhkan daripada mendapat catatan amalan dari sebelah kiri. Ashabus Shimal. Kan, kalau sebelah kanan tadi kita mohon agar kita memperoleh catatan amalan sebelah kanan. Itu orang yang Ashabul Yamin, orang yang berjaya. Maka seketika mana kita basuh tangan kiri, kita memohon agar kita diselamatkan daripada memperoleh catatan amalan di sebelah kiri. Itu maksudnya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, Ya. saya nak tanya pasal doa yang saya baca Ustaz. Allahumma sibni hisaban yasira. Dia ada dua tu Ustaz. Jadi saya tak tahu yang mana yang okey lah bagi saya kan. Maksud yang tadi tu, ya Allah hisapkan diriku daripada hisap yang mudah. Dan satu lagi, Allahumma sibni hisaban yasira. No. Allahumma sibni hisaban yasira. Betul lah. Ya Allah ampunkan aku tanpa hisap. Yang mana satu yang boleh kita boleh baca lah kan Ustaz? Hisaban yasira itu adalah hisab yang ringan, bukan tanpa hisab. Jadi maksud, pertama saya sebut hisaban yasira dulu. Kita doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitungkanlah aku hasibni hisaban yasira dengan perhitungan yang sedikit. Hisaban yasira. Maksud hisaban yasira ni ialah orang yang tidak dihisab sebenarnya. Sebenarnya maksud hisaban yasira itu maksudnya dia tidak dihisab. Sebab apa? Sebab Nabi kata manuqishal hisab faqad uziba. Sesiapa yang dihisab maka itulah calon yang akan dapat azab. Siapa yang dihisab. Kalau dia dicek satu-satu, tu memang kena lah tu, orang kena. Jadi, orang yang dihisab dengan hisaban yasira macam mana? Bukankah itu bermaksud hisab yang sedikit? Kata Nabi SAW, orang yang dihisab dengan hisab sedikit itu sebenarnya dia tidak dihisab. Cuma dipaparkan sahaja. Al-ardu. Dipaparkan sahaja, segala kesalahan semua diampunkan. So, tak dihisab lah. Makna dia tak dicek lah, tak dicek satu-satu dah. Tak dikira satu-satu. Papar sahaja, papar, okey, hapus. Itu maksud hisaban yasira. Jadi maknanya orang berdoa supaya dihisab dengan hisaban yasira, maknanya itu ialah dia tidak dihisab. Maknanya dia akan dipermudahkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kena hisab, akan dicek satu. Maknanya itu adalah calon ke neraka. Jadi apakah maksudnya manusia, ada manusia tak kena hisab? Dah kena hisab, tapi maksud hisab tu bagaimana? Hisab yang yasira itu, hisab yang mudah, hisab yang ringan itu ialah dengan dipaparkan segala kesalahannya kemudian terus diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kalau dalam mahkamah ni dia kata tidak ada kes prima facie. Kalau orang belajar undang-undang lah. Bila dibentang kesalahan satu, bentang kesalahan tengok, ni tak ada kes ni, okey semua. Okey, maka tak didakwa lah. Tak dikira, tak didakwa, tak perlu pada pengguam bela. Tak perlu. Pengguam bela pun tak perlu. Sebab apa? Sebab kes gugur walaupun dia didakwa juga sebenarnya. Masuk mahkamah juga. Berbeza dengan orang yang masuk mahkamah, pamer dia punya amalan, tengok-tengok tu dia ni, ada kes ni, ada prima facie. Ada prima facie ni, okey. Hakim minta supaya dibuat pembelaan. Pembelaan ni makna kena cek satu-satu lah. Maknanya, itulah maksud dia orang yang akan diazab. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey. Saya nampak kat sini ada Puan Asmah angkat tangan. Nak tanya? Ada nak tanya?
salah tekan. Okey, Pak Ustaz, setakat itu saja. Terima kasih kepada soalan-soalan yang diberi dan terima kasih kepada Ustaz telah menjawab soalan dengan jelas sekali. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas kesudian berkongsi ilmu tadabbur ayat suci Al-Quran dari surah Al-Mu'minun ini yang bermula daripada ayat 1 itu tadi mengenai kemenangan orang mukmin ya dengan sifat-sifat yang menjadikan orang mukmin itu berjaya. Berjaya di dunia hanyalah sekejap-sekejap saja. Berjaya dia yang sebenar adalah yang dapat masuk syurga, mereka kekal di dalamnya insya-Allah. Ciri-ciri orang mukmin itu adalah tanda-tandanya seperti yang Ustaz sebut tadi lah, khusyuk dalam solat dan juga menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan yang penting kita mentadabbur ayat suci Al-Quran ini bagi mencari makna di sebalik zahir sesuatu perkara itu. Dan semoga memberikan banyak penjelasan dan kefahaman bagi kita semua dan mengambil ibrah daripadanya. Terima kasih kepada penaja sebab program kita pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan solat al-Asr. Silakan Ustaz. Ya, insya-Allah mudah-mudahan banyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan moga-moga insya-Allah kita dikurniakan khusyuk dalam solat kita dengan sebaik mungkin insya-Allah. Jadi sekadar itulah perbincangan kita. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah-salah maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacaan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz banyak atas pencerahannya. Alhamdulillah, syukur sangat. Jumpa lagi Ustaz dan jemaah semua. Kita jumpa lagi insya-Allah pada pukul 8 malam ini. Jumpa lagi.